لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu bilang nikmat Allah terhadap kamu, nescaya tidak terhitung banyak. Jadi tuan-tuan, rahmati Allah, tajuk kuliah kita pagi subuh ni, ke neraka ataupun ke syurga. Soalan ni kalau beri perangkapi pun jawapan sama, syurga. Tak ada siapa pun yang nak disakiti diri. Kemuncak azab adalah neraka. Maka siapa-siapa pun, binatang pun tak mahu dirinya disakiti, apalagi manusia yang ada akal. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain adalah untuk menyelamatkan umat ini daripada kebinasaan atas muka bumi masa hidup di dunia, juga kebinasaan yang paling besar di akhirat. Sebab dunia yang kita hidup sekarang sementara sifatnya, adapun di akhirat besok kekal selama-lamanya. Kita orang Islam semua tahu hakikat hidup kita ni sementara, sok kekal selama-lamanya. Tetapi kita dilekorkan dengan berbagai dan bermacam-macam sudut, bermacam-macam sebab yang menjadikan manusia itu lupa matlamat hidup, lupa untuk mengetahui mana satu kehidupan yang sempurna, lupa mana yang hak, mana yang batil dan seterusnya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dia kata, aku ni umpama seorang laki-laki duduk tengah. Di belah belakang ada api, belah depan ada kali katu. Kali katu ni pantang tengok cahaya, nak diserabu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tengah, menghalang kali katu supaya terjun dalam api. Sebab dia suka tengok cahaya, tapi dia tak tahu cahaya itu membinasakan dia. Maka Nabi kata, aku menghalang kali katu tu supaya tidak terjerumus dalam api, tapi terjun dalam api. Agak-agak ada tak kali katu yang terlepas? Itulah kita. Kali katu tu kita, api itu adalah dunia yang membinasakan manusia, terutama besok ni akhirat. Jadi sebab itu hidup kita kalau ikuti jalan yang dianjurkan oleh syarak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa oleh syarak tu yang kita belajar tiap hari, surah masjid, kat kitab tu, kitab ni, itu semua syarak. Banyak hadis dalam Al-Quran ni datang secara umum saja. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah kata, siapa nak selamat besok di akhirat, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Orang siapa yang
Maka yarju liqa'a rabbih, orang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, mana dia redha meredai Allah, redha dan mengampunkan dia, dia juga redha pada Allah dan terampun dosa. Macam mana? Falyamal 'amalan salihan. Allah kata, maka hendaklah kamu beramal dengan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu syirikkan dengan Tuhan sesuatu apapun. Itu general, umumnya. Falyamal 'amalan salihan, beramal dengan amal saleh. Macam mana amal saleh? Itu ni malam-malam ada yang namanya fardu, ada yang namanya sunat. Beramal. Inilah dunia. Nama dunia ni Darul Imtihan wal Imtihan. Dunia ni negeri ujian. Antara ujian kita adalah beramal. Amal sebaik mungkin, dan amal itu pasti dia punya asasnya adalah ilmu. Mesti belajar. Mesti belajar. Kalau pula kita sekarang suasana penyakit ni, semua ke topeng kan. Tak tahu beri kunyah dalam tu pun tak tahu kan. Bergarit topeng ni. Kau berburak, kau menguap, kau munyah, kau kulung berguluh kau pun tak tahu ya. Tapi kita kadang-kadang dalam suasana macam ni terhalang kita daripada menuntut ilmu ya. Sebagian masjid surau dah tangguh dah majlis ilmu, ada sebabnya. Sebab tu saya kata tak ada arahan, tak payahlah kan. Pihak berpuasa tak ada mengalah lagi tutup surau masjid kau, orang terhentikan majlis ilmu kau, tak ada lagi. Atau yang nak ikut Shopee kan, macam yang dulu ni pun apa, okey kan, tak apa lah kan. Tak apa lah, insyaAllah jangan berasin sudah ya. Jadi ini salah satu daripada musibah sebenarnya. Musibah kita disebut dalam Quran secara umum, nak syurga beramal ada ilmu. Nak stop pula ilmu, macam mana kita kan berapa-berapa kita tu ada ilmu sikit. Macam mana kita nak amal banyak kalau ilmu sikit? Sebab amal kalau ada ilmu sikit, amal sikit lah, tapi tak apa. Amal sikit Nabi kata berterusan, Allah suka berterusan. Sikit kita tahu, tapi yang sikit tu kita balun betul-betul, beramal betul-betul Kalau pula dalam keadaan dan suasana macam ni, memang patut kono amal banyak, patut kono istighfar banyak, patut kono salawat banyak. Pertama supaya Allah lindungi kita. Nombor dua supaya musibah ni diangkat sama bila bila setahun, 2 tahun, 3 tahun pun tak ada kesudahan apa kita tak tahu. Semua kehendak Allah, tapi Allah yang memberikan musibah, Allah juga yang mengangkat musibah. Allah beri penyakit, Allah juga yang menyembuhkan penyakit itulah sebab masuk ni kadang-kadang dilupa. Masjid bahkan nampak gaya kok meletup meningkat lagi. Ada kemungkinan surau masjid pun tutup dia dah tutup. Hakikatnya itu sebenarnya satu penghinaan bagi kita di Allah Ta'ala. Sebab tempat yang paling mulia di muka bumi Allah tutup lagi jangan kata surau masjid kita sikit hari itu, Masjidil Haram pun tutup, Masjid Nabawi pun tutup. Penyakit lah nak cerita sabar. Tapi hakikatnya siapa yang menentukan tutup semua ni? Allah. Allah nak sentak manusia ni, Allah nak jantik ni disondang sikit secara khusus orang Islam. Ni dah masjid paling mulia ke kau, jadi kiblat ke kau, seorang tak masuk. Tutup ni. Pasal apa? Di antara sebab kenapa musibah Allah Ta'ala turunkan pada satu-satu tempat, bahkan ini melibatkan satu dunia, tempat yang paling mulia pada orang Islam, tutup kan? Antara sebab apa? Kemungkaran, kemaksiatan yang dah terlalu melampau. Di samping manusia telah mula lupa, bukan mula, dah melampau, lupa dan membelakangkan agama, berpaling daripada agama. Dan tak nak tutup lah, seolah macam itu lah. Sebab tu kita rasa sedih, rasa satu macam tamparan hebat.
Sebahagian masyarakat kita tak apa, tutup buka semua ya. Bahkan ada yang betul lagi luar tutup tu kan. Azan kuih bona ceramah umpang-umpang lo soalnya sama telinga dan nama tu lagi pala tu kan. Ada tak masyarakat dia tu jangan kata tak ada bagi amat orang macam dah ada kan. Sebab tu syukur alhamdulillah Allah bagi kita senang duduk kat seorang masjid kan. Senang rasa syok, rasa aman, rasa tenang duduk masjid seorang, dan memang tu lah sepatutnya bagi orang Islam. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sebenarnya orang yang menarahkan masjid adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa qama as-salat wa ata zakat, yang melaksanakan mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illa Allah, dan tidak takut melainkan Allah, fa asa ulaika yakunu minal muhtadin, dan mereka adalah pasti orang yang diberi hidayah oleh Allah Taala. Dalam satu hadis qudusi Allah Taala firman, Inna buyuti fi ardi masajid al-masajid fa'ummaruha zuwaruha ataupun fazuwaruha ummaruha fatuba liman tatahara fi baiti wa thumma zarani fi baiti fahaqqun 'ala al-mazur ay yukrima zairahu atau kama qala. Allah Ta'ala firman dalam hadis Qudsi, sesungguhnya rumah-rumahku di atas muka bumiku adalah masjid-masjid. Maka siapa yang menziarahi masjid, dialah yang mengimarahkan, dialah yang disebut pengimarah masjid. Maka berbahagialah orang yang berwuduk di rumah kemudian pergi menziarahiku di masjid. Maka kewajibanlah atas tuan rumah untuk memuliakan tetamu peziarah-peziarahnya. Itu Allah sebut. Maka tuan-tuan, puan-puan, cik-cik, datuk dan tim semua yang ada ni, ini semualah tetamu Allah Ta'ala. Bila tetamu, Nabi sebut, Allah sebut, fahaqqun 'alal mazur. Bahasa kita menjadi kewajipan atas tuan rumah memuliakan tetamu. Tadi pengurusi bosnya itu ustaz, pengen ustaz ada masuk tak? Kita dah comel dah pula tanya masuk lapar aku tak lampang ni kan. Tanya ustaz ada masuk tak? Cik kata tak ada salah, pergi mana lagi kan? Kau awal-awal balik kan apa kan membutuh lah boleh kan macam tu tuan ni, tak ada mana menyangkul. Jadi cik kata tak bohong dia. Dia kata tak apa lah ustaz, kalau jaga kita pergi kodai restoran makan sini Al-Raya kan. Yang semua nak kalau jaga betul lah restoran jaga tak, sampai kita takut nak makan sini kalau jaga. Makan restoran kita pun jaga, mana dia tak jaga lah beli. Tapi kalau nak berburak tu pun dia peduli, kursi okey kau jauh kan, macam mana nak berburak satu kursi tu kau macam tu apa mana kan berburak macam tu aja mana tak ada mesti nak rapat restoran lah tanya kan. Pasal apa jadi macam tu? Sebab dia tahu kita tetamu kan. Tetamu dia kata restoran kan. Cari pula restoran yang elok, cantik-cantik, tak ada yang semangat-semangat lalu lintas kira apa ni tikus pun sama nak kucing tak mahu lah. Pergi main elok sikit apa tamu kan. Situ juga kalau tuan-tuan dan cik-cik datang rumah saya, Assalamualaikum Ustaz, aku datang tengok lah muka kona pula ni sama selatan muncul tengah dan ni dia. Walaupun soalan tu ada tapi baik kan lah sebagai tetamu, sila masuk walaupun bikin dua tak kopi ni kan boleh kan tu dia ni pak gayo balon ni semacam ni Kempuang ni fikir dua tak biskut koring kan. Sekempuang ni tentu dia nak pergi keluar air tawar kosong macam tu nama tu kan tetamu. Tu kan istimewa. Kono pula sebahagian tuan-tuan kata lah kancing dengan yang tuan ni. Ada kawan saya seorang, dia memang satu kelas pun dengan yang tuan, dia helu-helu macam tu kan. Yang tuan ni kira apa lagi lah, yang agung. Kawan kita dulu contohnya, kita pun telefon main dia, Gung mana Gung ni, Gung mana kalau ni Gung contoh lah.
Nama agung kan kita suka sopong kan. Agung, gung lah. Gung, mana gung? Đến đó kiểu mà vậy đâu đâu oleh tak merah kita buka apa buka agak-agak kalau agung dengan kita dah kancing itu segala-gala duit apa nak semua dah kayak dia kan agak kalau kita pergi ada nak pergi selamat bukunya itu ya alhamdulillah mesti istimewa paling tidak mudah sama kotai contohnya selagi bulan ditanya kita kalau akan apa jangan kalau kita tengok nak akan apa undang imo lah gitu mau polo kau ni gitu lah dah waktu polo kau tanya tentang tanya undang rimau dan polo tanya rimau tu kau ni tu rimau kawan tu jadi aku ada peti lalu apa siap betul tak kita tetamu agak je yang sekarang ni kalau ada masjid kita ni tetamu sama Allah kan apa masalah kita lah hidup hutang sini ya Allah aku apa pula kain dia Allah semoga waktu semua oh teman-teman ajaran mah ambil dah kerja masuklah kain deh mana cerita saya tadi apa cerita kalau kita jadi tetamu Allah pun masalah kita ke tangan minta tu betul dia bukan kaya dia maha kaya ya. Dia bukan takkan hebat dia maha hebat tu deh yang nak kita minta ni. Kalau kita rasa kawan kita pada rumah tori, kita rasa macam projek lebih dia telefon dia. Paling kurang kau pergi nak projek longkang taman dan tu ada contoh pergi tak pergi. Kita rasa macam-macam kita boleh dapat lah. Bukan kawan, anak saudara contoh. Kita dengan Allah Ta'ala kalau bina hubungan yang baik melalui solat dan umpama jangankan duit, jangankan hutang, jangan surga nak diberi. Itu cerita ni surga benda dunia itu semua kau kacil kan. Itu cerita tu ni nak surga kau tak ada aku kalau nak surga itu ni bina hubungan kita dengan Allah Ta'ala ya. Apa nama tambahkan lagi jangan kita makin kurang dah rasa macam dan kalau fikir-fikir dalam tempoh 10 tahun ni tahajud tak nak tinggal. Kalau fikir-fikir syurga paling kurang tinggal 3 kompon ni InsyaAllah nak up lagi untuk dapat tingkat 1 ternyata yang tak tahu. Lepas itu dia dah rasa macam tu dia lantung Allah Ta'ala sebut Inna Allah farada alaikum fara'id fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'an fala tantahikuha. Nabi kata Allah memfardukan atas kamu beberapa kefarduan, maka jangan kamu sia-siakan, jangan tinggalkan. Contoh sembahyang, jangan tinggal kan. Kono pula kita ni sono dah sampai pergi masjid Allah jalan pula sembahyang kan. Saya pernah bertanya satu ulama ni pandangan ni macam-macam ulama dalam kitab ulama-ulama mu'tabar dulu pun bersalah-salahan pendapat antara satu sama lain. Apalagi zaman moden yang banyak bondo nak dibikin, banyak perkara-perkara baru yang timbul, lagi banyaklah perselisihan pendapat. Tadi saya tengok Syekh dia kata sekarang masalah pandemik ni sembahyang masjid jarak-jarak. Tapi kalau kita boleh sembahyang ke rumah, ahli keluarga kita, bini kita seorang, anak pek boleh contohnya seorang pek boleh, main pek boleh. Tapi itu pula kita sembahyang ke rumah, katakan anak perempuan pek orang, lelaki 10, bini seorang, 5 boleh masuk kita, 6 boleh bas mini tak boleh mau sembahyang. Tapi boleh elok-elok dapat semua. Kalau pergi masjid jamaah mungkin 200 orang, 100 orang, ramai lah. Dan tentu ramai lebih daripada rumah kita.
Tapi semayangnya jaga-jaga. Ya, mau soji tadi ke rumah atau mau soji di rumah, kita tak faham. Terus semayang jamaah dia nak beranak sikit jumlahnya. Dalam hadis kata yang lagi ramai lagi bagus. Tapi besok satu ya, pergi masjid surau walaupun ramai jaga-jaga. Kalau ke rumah apa dia kata kau semayang kat rumah lebih afdal. Itu katanya. Ya, saya sebut tadi mungkin ni pendapat ni berbagai lah. Tapi saya pernah tanya itu jawapan. Kalau kita fikir-fikir, ada kebenaran ya. Kayak mana? Hadis kata kan, walaupun kita buat ni sebab darurah terpaksa, tapi hakikat macam tu lah. Semalam ada orang tanya saya, Ustaz, pernah tak zaman-zaman sahabat, paling tidak zaman tabi'in, perkara yang jadi kayak gitu ni jadi? Saya kata pernah. Penyakit di sudut tu lah, musibah penyakit pernah. Zaman Sayyidina Umar kan masyhur cerita penyakit ta'un, sampai dia kata yang dalam tinggal keluar, yang habis masuk dalam di sudut tu. Tapi ada tak masuk-masuk keadaan dulu ni yang sebenarnya kena jaga-jaga? Tak tahulah saya pula dah, takat baca sikit-sikit tu tak pernah baca, tak pernah tahu macam ni. Ni dah fitnah yang berlaku dengan agama kita. Kenapa macam mana? Darurah, terpaksa akun kita. Nabi SAW sebut kalau kita semayang jaga-jaga tu ada syaitan macam lain. Jangan kata jaga macam ni, sikit aja. Kita sendiri pun tak nak colah kan, masuk tetangga itu saja syaitan. Nabi kata roman dia macam anak kambing. Bukan jaga tak, dia kaki tu kan antara jamaah tu kaki tu cenderangan. Dia katakan kaki kiri orang belahnya, di kaki kanan orang belahnya. Dia macam ni kan. Ada sikit yang jaga ni, macam ni. Yang dianjurkan macam ni kan, sehingga contohan sikit je. Ini pun ada syaitan. Apa lagi jaga 1 kilometer ni kan. Yalah, kita cerita darurah je, darurah ada penyakit kan. Tapi kadang-kadang kita fikir macam tak adil lah. Bila tuntutan agama tu semayang kapan? Jauh kira ni dah okey ni, ada satu masjid semayang lagi jauh, bapak jauh kan. Ini dah okey ni, ke mana masjid sebegini? Kalau tetangga tu jarak antara satu dengan satu jamaah ni boleh masuk 5 orang. Ini solat ni mungkin 2 orang ni kan, dia 5 orang ni masuk. Jauh kan. Takut mona kan. Saya ada poin satu dompet masjid surau, saya tak ingat. Ada seorang tu dia bersin, cum. Punya takut bersin, cum, semua tengok. Tutup. Yang mana yang tutup bawah hidung ni. Gua takut. Ya, kebimbangan kita tu kan. Yang bimbang tu tak bimbang, penyakit. Ni cuba kita tengok hadis Nabi. Nabi SAW sebut dalam satu hadis qudsi. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, Allah firman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jadi Allah Ta'ala kata, aku dalam sangkaan hamba-Ku terhadapku. Apa maksudnya? Maksudnya di antara kalau kita yakin masjid tempat yang paling mulia, tempat curahan rahmat Allah paling banyak, tempat curahan keberkatan paling banyak, tempat yang paling mudah dapat pengampunan, tempat yang paling mudah untuk mustajab doa, tempat yang paling mudah untuk dapat apa lagi? Redha Allah. Ni semua berkumpul tempat-tempat yang disebut rumah-rumah Allah. Kan kau masuk ni. Waktu Ahmad cakap kau lupa nak sebut apa. Ya. Apa nama? Kan lupa. Ni tempat masjid ni. Rumah-rumah Allah. Ya. Ni tempat. Kalau kita datang, kita tahu, tadi dah sebut hadis, kita datang rumah Allah, kita sebagai tetamu Allah. Jangan kata, ni kadang-kadang ada masyarakat tu salah faham, dia tak reti. Belajar rumah Allah, Allah mana ada ambil tempat, Allah tu kacang kita ada rumah.
Kau fahamlah, yang ni disebut dalam hadis bukan makna Allah ada rumah. Allah menyandarkan namanya pada satu tempat untuk membawa makna kemuliaan tempat itu. Rumah Allah, apa maksudnya? Rumah curahan rahmat Allah, keberkatan dari Allah, pengampunan Allah, semua kat situ. Yang mana mahal-mahal hanya Allah yang boleh beri, manusia tak boleh beri. Belunggu agak masjid. Sebab tu dia sebut tempat ni rumah Allah. Itu dia. Jadi bila kita rasa kita dah sebut dalam hadis, kita tetamu Allah. Jadi macam mana agak-agak kalau tuan-tuan datang rumah saya sebagai tetamu, kan? Ayolah, kalau ada sebahagian rumah orang ni dia bola kucing, anak ramai, anak kecil kadang bukan ya, ada je ni yang agak tak berapa boleh kawal, kan? Itu punya rumah. Kebetulan kita datang rumah kawan, kebetulan tetamu datang rumah kita, kucing ada 5-6 ekor di bantai memburan. Anak kita pula mungkin ada yang terpancing, apa-apa tengah mengelam, apa-apa adalah baru dalam rumah kita. Tiba-tiba saya datang rumah tuan tadi, rumah saya, kau cakap rumah orang, tak kisahlah mana-mana. Jadi kan tak faham. Kau cakap rumah dia, kau cakap rumah orang macam tu, tak kisah. Katakan saya datang rumah tuan lah, kan tuan. Dalam keadaan tadi, saya datang, saya masuk sebagainya. Agak-agak apa perasaan tuan rumah? Kocik hati tak? Kocik kan? Dah memang kocik lah. Nanti kocik hati. Saya masuk, memang berbau. Bau tak kucing, bau berak budak. Aku takut anak kita, kan? Pakai pampers, kita malah nak tukar 3 kali berak lah budak tu. Jalan bergoyang pampers ni. Tang. Tunggu gugur dia tadi. Agak-agak berbau tak? Berbau. Tai kucing, tai anak. Sampai-sampai tak masuk rumah dia. Cakap pun songau lah. Kau main mana lah? Macam tu kan. Tutup hidung. Kocik dah hati kita, kocik. Lepas tu pula, buatlah keluar makanan. Lepas tu buat keluar makanan dengan bau yang ada nak makan. Buat macam tu. Agak kocik dah hati. Lagi-lagi lah kocik. Lepas tu pula nak makan. Macam dia, macam apa? Macam loyo kan. Oh macam tu kan. Dah mau tahu rumah, ambil lauk tu lempar aku. Dah wangi benar kan. Tadi kocik hati tu. Ni dah jadi gimok pun kan. Banyak lah. Agak-agak kalau kita datang masjid disebut rumah Allah, kita masuk masjid kan macam yakin ke dia kan. Agak-agaknya nak bagi faham tadi tu. Itu yang Allah kata, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada dalam sangkaan hamba aku terhadap aku. Macam mana dia sangka ke aku? Kalau dia buruk sangka ke aku, buruk yang kau dapat. Kalau cantik sangka kau kepada aku, sebagaimana sangka kau terhadap aku, cantik kau dapat. Allah sebut macam tu. Sebab tu dalam satu hadis yang lain, khaslatan Nabi SAW kata, 2 perkara yang kalau ada benda ni kat seseorang, terbaik orang tu. Apa nama? Husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi'ibadillah. Sangka baik kepada Allah dan sangka baik terhadap sesama hamba Allah. Sangka baik. Kita sama-sama kita saja selalu sebut sangka baiklah dengan orang. Kita kadang-kadang usaha untuk kita boleh sangka baik dengan orang. Kalau orang pula sangka buruk kat kita, lagi kita bagi. Apa kau ni sik-sik dan tak boleh aku fikir elok pasal dia ni, padahal ada orang buruk kita tu. Bahkan dia sombong tu buruk ke tu. Dan memang ada buruk tu kat kita. Itu pun kita bagi. Yang memang dia sombong tu ada kat kita. Sik-sik pandang buruk kat orang kat dia ni, apa hal kau ni kan. Maka kita sangka buruk kita. Kami tak beri. Nak cerita hal orang, cerita yang baik-baik. Cerita buruk-buruk tu tengok kat kita. Apa buruk kita. Pada takunu kalana supaya keburukan, kelemahan, keaiban yang ada kat kita jangan disabak kepada menyusahkan orang lain. Tu Islam aja. Nabi ajar macam tu. Kalau dah Allah Ta'ala kata sangka buruk dengan manusia sahaja pun tak elok, macam mana kalau sangka buruk tu dihalalkan ke Allah Ta'ala? Baik ya cerita.
antara sama buruk. Allah kata tempat yang terbaik di tengok bumi, curahan rahmat Allah. Kalau nak dapat penyakit dalam masjid, nak dapat boleh je. Ya, penyakit apa macam-macam. Jangan kata penyakit. Orang mati dalam masjid saja pun banyak. Jadi apa mati? Penyakit nanti disebab pada mati. Ni tak mati tu dalam masjid. Tapi bila mati kata apa? Mulia betul. Mati yang tu tak? Mulia betul. Kenapa tidak boleh sakit dapat masjid? Mulia betul penyakit ni. Sebab ujian tu datang dari masjid. Bukan kita nak penyakit, tidak. Masing-masing kita kena jagalah, ngelak diri pun sakit. Tapi kalau nak kono dengan kehendak Allah, redha pula dia. Dan dia tahu tempat yang dia kono tu tempat yang Allah suka sampai. Adakah Allah beri musibah tu petanda Allah benci tak? Petanda Allah nak naikkan darah jahat. Betul tak? Macam tak setuju ya. Tanya betul tak mandang kapit ni? Tanya dah tidak dia. Ya, itu petanda Allah nak naikkan darah jahat. Kita penyakit dia dapat kat mana? Kadang-kadang penyakit dia dapat kat luar. Pokoknya dapat kat masjid pumpam macam itu. Tu dah dia. Mau ingin. Sebab kan sikit masa permulaan pandemik ni orang jalan-jalan tabligh kan. Tapi bila cerita politik Sabah tak ada lah orang jalan-jalan diam je. Kan? Ajar kan. Tu masalah kita. Itu yang dawang dalam dalam mempertikaikan masjid, mempertikaikan ahli-ahli ibadah, pertikaikan orang-orang yang suka ke masjid. Benar? Nampak itu tu, nampak kan? Orang tabligh ni kadang-kadang kita boleh nampak pattern dia tu. Semaya apa pakaian ni, cara pakai songkok rambut cara cakap macam tadi kan. Tonton yang mulia, tak boleh ni orang tabligh ni kan. Tak apa dah, bagus lah. Tapi kita sewenang-wenang menyalahkan orang yang kita sebut ahli ibadah. Boleh kok? Boleh. Itu yang jadi bukan salah. Tutup mulut. Pasal apa? Pasal dia bukan ahli ibadah. Bukan ahli ibadah, bukan ahli masjid. Macam tu kok? Tak boleh. Tak ada macam tu. Kan? Habis macam mana dunia hidup macam tu? Jadi biar ada sangka baik kita pada Allah Ta'ala. Datang ya suruh SOP lah. Jaga-jaga nak buat semalam. Yang saya sebut tadi itu dia ada antara pandangan sebagian orang berilmu. Tak apalah. Jadi kalau daripada kita semayang, habis-habis semayang masuk pula puasa kan. Yang jadi kat masjid ada lah. Orang masjid kat Saman tak. Orang Saman 1,000. Kan? Jadi macam tak syok. Orang masjid kalau Saman tak syok. Tapi nak buat semalam kadang di sana sebab tak ikut aturan. Nak jaga supaya jangan orang lain dapat penyakit dia sebab kau tak ikut aturan. Ya di satu sudut betul lah. Tapi tak cantik tak cantik kan. Orang semayang, baby semayang kita tak pakai pergi macam ni sama jatuh. Elok. Nampak tak elok kan. Kalau pula Saman dalam masjid tu, kalau betul saya tahu lah itu kat masjid tu kan. Kalau dah Saman bawa keluar, betul lah dia salah okey. Bawa keluar dalam masjid Saman tak elok kan. Allah benci benda ni kan. Bawa keluar kan. Kalau Saman pun dah lah betul-betul salah Saman kan keluar tuli dalam masjid kan. Sebab tu kita ni diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya hak betul baik semampu dan sesungguh-sungguh kita untuk beramal mana yang ada dan mana yang mampu. Ada tu maksudnya berilmu, yang mampu ikut kudrat kita. Kadang ilmu banyak nak buat tu tak terdayuk kan. Buat tak terdayuk. Tapi itulah Allah uji kita kan. Uji macam-macam ujian. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan ujian yang Allah Ta'ala beri masa kita hidup ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang elok amal perbuatan kan. Jadi kalau yang ada majlis ilmu juga ada berhentikan tahu yang ada tahu yang sebab kita nak cari syurga. Allah kata sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlumba-lumbalah untuk dapatkan pengampunan Allah dan syurga. Walaupun ada orang kata mampu nak cari syurga apa cari yang pencipta syurga lah. Betul dah sudut tasawuf. Tapi Allah sendiri menyebut pagi-pagi iman kita tu lah dia kan. Kita nak syurga, apalagi bila cerita tentang syurga dengan
Mahligai istano makan minum dengan nikmat makan minum bidadari Terus satu orang perempuan tanya Ustaz, dia kata, Ustaz, boleh tak? Dia cerita mana ni cik? Orang perempuan datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, boleh tak besok di dalam syurga saya nak suami saya dengan saya tak nak dia dengan bidadari. Wah, saya kata, anda cik punya dulu tak badan anda tu tengok. Dia kata, boleh tak saya dekat syurga nak lelaki saya tak nak bidadari pun dekat dia, saya bidadari. Saya jawab satu ya, cik, fikir macam mana masuk syurga dulu. Baru fikir tengok suasana macam kompong masuk syurga cerita ya. Cik, fikir macam masuk syurga. Dia tak nak orang lain bidadari, tiba-tiba masuk syurga sok lelaki keliling bidadari, duduk lahu, duduk kepala lelaki tu nak relax, mata hitam nak ada tengah mata putih, syok kan, nikmat dilayan dia bidadari kan. Tengah-tengah syamuk lelaki kalau bicit terasa ni tangan macam besok. Tengok kau lagi tengok bini dia ingat tak ada orang susu bodoh lagi kau terkejut lagi masuk dalam jadi kita nak cari syurga, cari dengan usaha, dengan amal. Dengan amal lah kita menarik rahmat Allah Ta'ala. Masuk syurga dengan rahmat tu hadis. Tapi Allah juga menyebut dalam Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah syurga dengan apa yang telah kamu kerjakan masa hidup dunia. Jadi dengan amal sebab kepada rahmat Allah. Dengan rahmat Allah jadi sebab seorang tu dapat syurga. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada mana-mana pun manusia masuk syurga kerana amal Sahabat pun tanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu ya Rasulullah. Nabi kata, ya walaupun aku tak masuk syurga kerana amal. Cuba bayangkan amal Nabi macam mana illa ayyatarammadani Allah birahmatih, melainkan Allah telah pun mencurah rahmatnya ke atas aku. Fahamlah kita masuk syurga itu kerana rahmat, kerana amal. Walaupun macam tu punya hebat amal Nabi SAW semayang dalam rumah kecil kan, rumah dengan isteri yang ada seboleh orang. Jadi rumah Nabi itu juga disebut hujrah ataupun ghurfah. Bilik itu banyak. Ni bilik isteri tamu kedua, ketiga, lunggu mana lihat kecil-kecil. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah cerita satu hari tidur, aku tengah tidur. Jadi Nabi SAW pegang, bukan pegang, dia laklah kaki Sayyidah Aisyah. Sebab Nabi tengah semayang, katakan semayang dengan kiblat, Nabi semayang, kaki Sayyidah Aisyah tu melintang. Nabi tak faham, tak sedar, tengah tidur kan, tengah tidur lintang lagi. Bila Nabi semayang, ya, bila Nabi nak sujud, Nabi ambil kaki tu elok tak. Bila Nabi sentuh sikit tu, nelak tu, Sayyidah Aisyah pun terasa, pergi dia mengekot tak mengekot. Faham tak cik mengekot? Macam dia gonggok tu kan? Jadi dia tahu dia mengekot. Bila Nabi dah sujud, duduk atau sujud, bangkit balik, unjuk balik kaki tu. Sebab kecil kan, unjuk balik kaki tu. Kalau kita semayang, rumah lah kaki macam tu lah di mana. Sujud. Ada lagi tu pijak pun. Nabi tak elok dah boleh. Kecil kan, tompek. Amalnya macam tu. Itu perbahasan ulama menarik dalam hadis tu. Jadi antara pembahasan dia kata sentuh isteri tidak batal wudu. Situ hadisnya. Imam Syafi'i kata, mana kata Nabi tak sentuh pun, berlapik dia. Nabi pegang kaki tu berlapik kan, macam orang perempuan kan tidur. Kalau kain ni, kain belekat tu semua, kau tak tahulah ada kedeteh diam kain tu kan. Bila orang tu dia berlapik yang lesek waktu tidur kan. Mulai ada kain belekat kan, tak ada lah kain ni. Kau tak tahulah lesek macam tu punya tahu kan. Tapi ni tak. Jadi Imam Syafi'i kata, bila Nabi sentuh tu,
boti kaki tu berlapik dengan pakaian ni. Sebab tu tak ada isu. Tapi sebenarnya ulama lain kata Nabi pegang kaki tu tak berlapik. Jadi perbahasannya kat situ sebab hadis tak sebut berlapik kau tak berlapik, kau terlodah kau tak terlodah, tak tahu. Tapi nak membayangkan amal Nabi tu macam tu. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya, dia kata, ya Rasulullah, kalau dijamin syurga macam mana sekali pecah-pecah kaki sembahyang? Nabi tanya, Nabi kata, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka sebenarnya ulama fahamlah, Nabi sembahyang itu berseronok-seronok dengan Allah. Nabi sembahyang itu bernikmat-nikmat dan bertenang-tenang. Nabi yang sana kata, waju'ilat qurratu aini fis salat. Allah telah menjadikan ketenangan bagiku adalah di dalam solat. Sebab tu Nabi sembahyang lama, sujud lama. Sebab itulah tempat ketenangan dia. Itulah tempat keseronokan dia. Itulah tempat kenikmatan dia dalam hidup, dalam sembahyang. Sebab tu tak ingat dia lama. Kita pula sembahyang jadi bukan solat tak, jadi macam apa? Akbar, imam baca kau tak tahu dah, saya baca dia agak panjang kan. Waktu mana siap dia jongok dah tadi kan. Contohlah imam yang baca panjang pun kita dah solat tarawih kan. Kita kok boleh setiap rakaat kuliah Allah. Bahkan kita akan cari mana surau yang paling cepet. Bahkan AJK akan jadi bangun. Kalau daripada sekian surau yang ada ni dalam kawasan yang terdekat ni, dia yang telah awal habis bangun ni. Tak pokokno perlu bangun je tu kan. Yang paling cepet tu dibangunkan. Kau apa habis? Pukul 9.30. Dia ingat dia dah capek. Kau apa habis? 8.45 mahakui kan. Itu baru qomat isyak itu tu. Dah habis tarawih kan. Contoh dibangun cepet habis kan. Nabi SAW tak sembahyang tempatnya seronok. Sebab tu Nabi kata, aku bersyukur. Sebab sembahyang pecah-pecah kaki, sebab bersyukur. Kita bersyukur bila dapat nikmat. Nabi pun sungguhlah dia bersyukur kerana dapat nikmat dia di dalam solat, tenang di dalam solat. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita ni satu lah, satu beramal. Keinginan beramal tu memang tinggi, terutama orang yang dah berumur. Saya perhatikan dah berumur. Yang muda-muda ni biasa-biasa je kalau beramal. Orang yang berumur macam tuan-tuan ni, saya tak apa lagi. Tuan-tuan ni dah berumur lanjut ni, beramal tu bersungguh. Ya, saya perhatikan tu. Maka itu pilihan Allah. Mungkin antara sebab masa dia rasa mungkin dalam 2-3 minggu ni padam kau tak tahu lah. Tapi itu satu benda yang bagus. Itu pilihan Allah Ta'ala. Saya suka ulang-ulang itu. Kalau dah Allah mudahkan melangkah masjid, rumah Allah, surau, majlis ilmu, itu tak ada lain. Itulah suatu benda yang antara yang paling mahal Allah beri pada seseorang. Kalau dah nak ke masjid, itu benda mahal. Janggu je lah. Jangan benda tu dicabut balik dia Allah Ta'ala. Memang malam istiqomah dengan itu insyaAllah ya. Allah akan berikan syurga. Syurga tu mahal. Nabi kata, ala inna sin'atallahi ghaliyah, ala inna sin'atallahi jannah. Nabi kata, ketahuilah barang dagang Allah itu mahal, dan ketahuilah barang dagang Allah itu adalah syurga. Apa maksud disebut barang dagang? Sil'ah ni barang jual beli ya? Barang menengok sil'ah. Nabi kata barang menengok Allah itu mahal. Maknanya kita perlu meniaga dengan Allah ya. Allah nak beri apa pada kita, nak apa benda yang kita nak jual dengan Allah, walaupun Allah tak perlu manfaat daripada kita kan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalihim wa inna Allah ashtara al-mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada manusia, daripada hamba-hamba dirinya dan hartanya, nak Allah bayar dengan syurga. Itu yang orang Allah bayar dengan syurga mahal. Dan mahal itu Allah sebut diri kita. Antara diri kita maksudnya amalan-amalan kita. Walaupun asal makna juang fisabilillah, kita pertaruhkan nyawa untuk mati di jalan Allah, tapi juga termasuk makna amalan-amalan kita yang kita datangkan melalui amalan badaniyah kan, amal badan.
Amu alihin harta benda kita, Allah memudahkan kita dapat rezeki, sumbangkan dalam agama. Allah kata apa? Orang macam ni dan bayar dengan syurga. Itulah maksud hadis tadi. Ala inna sin'atallahi ghaliyah, ala inna sin'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagang Allah Ta'ala itu mahal. Ketahuilah bahawa barang dagang Allah itulah syurga. Kita nak berdagang dengan Allah, nak bisnes dengan Allah. Tijaratan lan tabur, kata Allah Al-Quran. Perniagaannya Allah jamin tidak akan rugi. Perniagaannya Allah jamin akan untung saja, tak ada rugi. Sebab itu benda yang untung bila kita keluar duit kita dalam agama. Bukan untung kita ambil mati kita tinggal. Kalau kita bagi keluar, Allah pastikan benda tu akan dapat ke akhirat. Kalau kita untuk kita ambil, tapi kalau kita letak surau, masjid, ma'had, madrasah, majlis ilmu dan sebagainya, itu jadi barang bokah kita simpan, mati pak dapat, Jadi tuan-tuan Muhammad Allah, mudah-mudahan ini manfaat pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jasa memberikan keselamatan, perlindungan yang baik pada kita, dan Allah mudah-mudahan dalam masa terdekat mengangkat musibah dan penyakit wabak ni, dan mudah-mudahan kita dapat menjadi seperti mana biasa, datang masjid, sembahyang rapat-rapat elok, majlis ilmu macam biasa, dan bila dah elok besok jangan tak datang, datang mengimarahkan masjid, dan mudah-mudahan itu penyebab dan petanda Allah memberikan husnul khatimah pada kita, yang penghujungnya kita akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya daripada api neraka, insya-Allah. Allahumma amin. Yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محرما فرقا من بعده فرقا معصوما. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Ini sarapan, oke.